ikon siarawan. Bila menang dilambung, bila kalah dikecam. Begitulah situasi yang acap kali terpaksa dihadapi oleh para atlet negara kita apabila berlangsungnya sesuatu kejohanan ataupun perlawanan. Jadi untuk hari ini kita akan cuba merungkai dari perspektif media itu sendiri yang dikatakan seringkali membawa berita-berita ataupun laporan yang berbaur provokasi. Assalamualaikum dan salam bersiaran bersama saya Zera Zamri. Dan saya Hasif Idris Zera. Ya. Kalau kita dapat lihat di Darira Akhbar, tajuk-tajuk yang sering dimainkan, kalau saya dapat imbas kembali, Sayonara Selangor, Heartbreaking, Tekong Cak Ayam, Jago Kampung dan terbaru mutakhir ini tajuk Persatuan Bola Sepak Kedah PFA menolak tajaan 30 juta daripada D-Herbs Datuk Alif Syukri. KFA ya. Seolah-olah tajuk ini provokasi yang akhirnya meninggalkan konotasi negatif dan impaknya kepada khalayak pembaca dan penyokong. Ya, untuk itu kita teruskan saja kepada perbincangan kita. Saya perkenalkan dua orang tetamu yang di hujung sana. Saya perkenalkan Cik Hasan Ahmad yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Penulis Sukan Malaysia SAM. Selamat datang diucapkan. Dan yang berbahagia Tuan Haji Jasni Syafiee, pengulas sukan senior tanah air. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana menjemput kami berdua. Baik, kita langsung saja kepada perbincangan kita. Encik Hasan, anda sendiri merupakan seorang ketua editor bagi Akhbar Kosmo. Sebenarnya apa peranan media itu sendiri terhadap dunia sukan? Encik Hasan, untuk memprovokasikan ataupun untuk memotivasikan sebenarnya? Peranan media selalunya untuk memberi publicity kepada atlet sukan. Kalau atlet dengan media ni sering kena ada sync, saling memerlukan. Okey. Kadang-kadang bila kita tengok di dalam akhbar tu yang dicemuh bila mengalami kekalahan, dijulang, itu sebenarnya satu cabaran kepada atlet. Pihak media, sebab kami pihak media mencabar atlet supaya sentiasa berada pada prestasi terbaik. Itu yang diharapkan oleh kita semua dan pihak media mewakili peminat-peminat sukan dan menginginkan kejayaan daripada atlet kita. Kejayaan. Sebab dalam sukan ni, dia tak boleh lari daripada elemen apa saja yang berkaitan dengan pertandingan. Dia tak boleh lari dengan pujian, kecaman, cemuhan, provokasi. Itu ada berkait rapat. Maknanya Jadi, saya setuju. Perlu ada provokasi dalam pengurusan media itu sendiri. Itu perlu. Itu macam satu cabaran untuk atlet kita, untuk ahli-ahli sukan kita. Lagipun kadang-kadang tak semua sukan-sukan yang dikecam. Ada beberapa sukan. Soal kita tahu, misal contohnya bola sepak. Kita tahu sejarah bola sepak kita macam mana. Tahap ataupun kualiti bola sepak kita. Kalau pada masa sekarang ni, skuad yang kita tidak boleh mengatasi apa yang kita capai pada zaman-zaman dahulu, mana itu satu yang sangat mengecewakan. Jadi kami pihak media mencabar ahli-ahli sukan ni untuk melakukan yang lebih baik. Cik Hasan, bila bercakap tentang bola sepak ni, saya teringat tahun 2001 Piala Final FA, Piala Malaysia di antara Perak dan juga Terengganu. Di mana ketika itu Tuan Haji sendiri mengulas pasukan skuad miskin menentang skuad kaya. Dan Tuan Haji dihentam. Tapi seawal penulisan itu tidak dihentam. Takkan Tuan Haji mengulas tentang skuad itu? Respon Okey, Hasif, saya rasa 2001 bukan final FA Cup tapi final Piala Malaysia. Okey, alright. Itu final Piala Malaysia. Saya rasa sebab pada ketika itu, okey, saya nak berkongsi pengalaman tentang coverage media cetak dengan media elektronik di TV. Media cetak dah seminggu sebelum final memberikan gambaran seolah-olah pasukan Terengganu dan juga Perak pada ketika itu ibarat satu pasukan kaya menentang pasukan miskin. Pasukan Perak duduk di hotel 5 bintang, sedangkan pasukan Terengganu sana kalau tak silap masa itu bukan tak dibantu, kuranglah di anak tiri lah sebenarnya oleh pemerintah kerajaan negeri pada ketika itu. Jadi surat khabar ni, berita harian ke, utusan ke, metro ke, pada masa itu melabelkan Terengganu sebagai pasukan miskin dan Perak sebagai pasukan yang lebih kaya. Tetapi apabila saya bercakap di TV pada malam itu, saya mengungkapkan benda yang sama.
tetapi kesannya orang lebih pedih sebenarnya. Orang lebih marah sebenarnya bila kita sebut di TV. Saya pun tak tahu kenapa, tapi bila Terengganu menang, piala tu diarak ke seluruh Terengganu, banyak collection yang diorang dapat. Mana media ni ada peranan, ada autoritinya dalam untuk mempengaruhi Saya rasa kritikan saya juga menyumbang kepada pendapatan yang lebih jugalah kepada Persatuan Bola Sepak Terengganu pada ketika itu. Baik, Asif, kita ada voice pop yang sempat kami rakamkan berkenaan dengan isu ini juga, jadi kita saksikan bersama. Bukan bersifat keuntungan berbanding dengan media swasta. Mereka memerlukan sensasi. Mereka untuk menarik audien agar memilih saluran ataupun jika media cetak membaca tulisan-tulisan atau artikel yang mereka keluarkan. Bila mereka menang, mereka dilambung. Bila mereka kalah, mereka dikecam. Sebenarnya itu bukan ideologi seorang wartawan ataupun seorang editor ketika menceritakan kejayaan dan juga kekalahan seorang individu yang terbabit dalam bidang sukan. Tetapi usaha untuk mensensasikan headline ataupun mensensasikan cerita itu semata-mata untuk menarik penonton untuk menyaksikan berita mereka. Itu dia punya fokus. Baik, itu dia pandangan daripada dua orang wartawan daripada agensi yang berbeza, daripada TV7 dan juga daripada RTM. sendiri. Baik, saya tertarik dengan apa yang Charles Mohan katakan tentang perlu ada sensasi. Maknanya kata media ni perlu bias, perlu ada berat sebelah. Sebab saya teringat tentang isu doping. Tak kala dikaitkan dengan Datuk Lee Chong Wei. Berbeza kesnya apabila Sazali Samad tentang isu doping. Pelaporannya agak berbeza. Setuju Cik Hassan? Berat sebelah. Tak kata setuju 100% tak juga. Sebab kita tengok status kedua-dua atlet ni dan kesalahan yang mereka lakukan masa bila macam kes isu Sazali Samad, dia berlaku semasa dia dalam latihan, dan kes Lee Chong Wei pula semasa dia menteri kejohanan. Dan laporan sudah semestinya lebih terarah kepada status seorang atlet dulu. Macam Lee Chong Wei boleh dianggap sebagai atlet elit sebab dia pemain nombor 1 dunia. Pemain 1 dunia sudah semestinya setiap rakyat Malaysia ni nak mengetahui macam mana perkembangan dia. Bukan bermakna laporan itu berat sebelah, tidak. Ya. Macam tu Haji Jasni sendiri, saya melihat juga ada ketidakseimbangan media ini sendiri, bias. Contohnya saya lihat dalam memberi kritikan contohnya kepada Persatuan Sukan, jikalau Persatuan Sukan itu diterajui oleh golongan diraja, kerabat diraja ataupun tokoh-tokoh politik yang hebat, media ada kalanya agak tidak berani untuk mengkritik secara menghentam begitu. Jadi pandangan? Jadi maksud saudari Zehra, media takut untuk menghentam kalau persatuan itu diterajui oleh golongan bangsawan, golongan diraja. Saya rasa tidak begitu. Pada pengamal media yang lain saya tak tahu, tapi berdasarkan kepada pengalaman saya pernah berkhidmat di Utusan Malaysia dulu. Saya pernah mengkritik Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia yang pada ketika itu Tuanku Sultan Pahang, Tuanku Sultan Ahmad Shah, dengan tajuk di utusan pada ketika itu, saya masih ingat, Cerminlah Diri Anda FM. Tulisan saya mengenai perancangan FM untuk, bukan perancangan, impian Dream FM untuk membawa pasukan Malaysia layak ke World Cup 2014. Itu perancangan 20 tahun lebih. Dan saya dalam tulisan itu saya mengkritik FM. Saya kata cerminlah diri dulu. Kan kenapa berangan-angan macam Mak Jenin sedangkan pasukan kita kerdil lagi di peringkat Asia. Biar kita mantapkan kemampuan kita di peringkat Asia Tenggara dan sekurang-kurangnya menduduki tangga top 10 dalam Asia, barulah kita mempunyai memasang impian untuk layak ke Piala Dunia. Jadi sejauh mana kritikan itu diambil peduli oleh saya? Ada tindakan? Ada tindakan. Saya masih ingat pada ketika itu mendiang Datuk Paul Moni yang pada ketika itu Setiausaha Agung FM memanggil saya. Katanya beliau mendapat titah daripada Tuanku Sultan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kenapa saya menulis dengan tulisan sebegitu. Dan saya berjumpa Datuk Paul Moni di Wisma FM dan saya menjelaskan seperti mana apa yang saya tulis. Dan selepas itu
saya terus juga mengkritik FAM dan FAM pun tak ada masalah. Sebab pada saya FAM pada ketika itu membuka mata, mendengar rintihan dan juga suara daripada pihak media. Baik Tuan Haji, kita gelanggang bicara kita agak terhad masanya sekarang ni. Tuan Haji simpulkan sedikit tentang bila menang di lambung, bila kalah dikecam. Saya rasa bila menang di lambung itu memang tugas kita. Kita perlu melambung. Kalaulah kejayaan itu membawa kejayaan seseorang atlet, sebuah pasukan, menjulang nama negara kita, takkanlah kita tak nak julang mereka, takkanlah kita tak nak puji mereka. Itu memang tugas mereka, takkanlah kita nak menghentam mereka. Dan apabila kalah sekali, saya rasa kita taklah menghentam. Tetapi kalau setiap kali pertandingan kita nak mencari pendedahan, setiap kali pertandingan kita nak mencari pengalaman, jadi sampai bila kita nak mencari pengalaman sedangkan kita nakkan kejayaan, dan di situlah kita menghentam sebenarnya. Baik, Cik Hassan. Cik Hassan sendiri. Dan kesimpulannya. menyambung apa yang Haji Jasni cakap, apa yang kita hentam tu kita tak menghentam membabi buta, tapi ada pandangan, ada pandangan macam mana nak mengatasi kelemahan. Begitu juga bila kita menjulang tu ada yang kita sampaikan. Sebab ada apa yang dicapai itu dikekalkan. Apa yang dipaparkan di media tu tidak dibuat sesuka hati. Kritikan, pandangan, semuanya ada makna di sebalik itu untuk mencetuskan semangat kepada atlet kita. Baik, jadi apa yang saya dapat simpulkan, bila menang di lambung, bila kalah dikecam, perlu ada unsur provokasi, perlu ada unsur kontroversi sedikit untuk menarik halayak pembaca dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi pemain dan atlet kita. Kita perlu juga ada kritikan yang ikhlas, pedas tapi bernas sebenarnya. Betul. Dan kita mengharapkan juga jangan terus kita mengecam para atlet kita kerana maruah negara itu yang mereka pertaruhkan. Betul ya? Jadi sampai di sini saja perbincangan kita. Bila menang di lambung, bila kalah dikecam. Salam sukan, saya Hasif Dis. Dan saya Zara, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, itu dia.